Uh, Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke taklimat untuk SMI Hidayah Pasir Ris Batu Pahat. Yang kita adakan malam ni untuk sikit sebanyak memperkenalkan tentang SMI Batu Pahat ni. Saya lihat ada sebahagian yang memang dah biasa pun dengan SMI Hidayah ni, dan barangkali ada yang baru nak hantar anak yang pertama ke sekolah menengah. Jadi malam ni tujuan kita insyaAllah adalah untuk menerangkan apa yang kita tawarkan di SMI Hidayah Batu Pahat, Pasir Ris, minta maaf, SMI Hidayah Pasir Ris Batu Pahat, panjang sikit nama sekolah, Hidayah Pasir Ris nama sekolah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, insyaAllah dah buka majlis belum? Rasa macam belum buka lagi. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan akan dapat gambaran lah sedikit sebanyak tentang apa yang kita tawarkan di Sekolah Menengah Islam Hidayah Pasir Ris, dan bersedia insyaAllah untuk menghantar anak, dan jelas anak-anak ni akan melalui proses apa sepanjang mereka berada di sekolah ini. Jadi proses pendidikan ni adalah proses kita bersama-sama, insyaAllah. Kita ada proses yang kita laksanakan di sekolah, dan kita ada juga proses yang insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan laksanakan di rumah. Jadi bila kita saling faham-memahami, insyaAllah itu akan membantu kita untuk sama-sama tengok apa yang kita boleh lengkapkan antara satu sama lain, untuk supaya anak-anak menjadi seperti mana yang kita harapkan. Dan bagi kami ingin setiap anak-anak murid kami menjadi insan-insan yang mengejar ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu jelas terpampang di depan tembok depan sekolah. Jadi untuk tidak membuang masa, insyaAllah saya serahkan kepada Ustaz. Sebelum tu saya lupa nak kena perkenalkan diri saya dulu, dan yang hadir bersama insyaAllah pada malam ni, saya Umair Saifur Rahman bin Ain Lutfi, bukan pengetua. Saya salah seorang guru yang menjadi jawatan kuasa pengurusan sekolah, yang akan banyak membentang pada malam ni insyaAllah pengetua kami, Ustaz Abdul Majid Zulkifli. Lambai sikit Ustaz Abdul Majid. Ustaz Abdul Majid, tu dia dah lambai dah tu. Dan di sebelah saya ni kita ada Ustazah Muhaini binti Mak Hussein. Ustazah Muhaini boleh nampak muka ke? Tu lambai-lambai tu. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, Ustazah Muhaini adalah isteri saya. Jadi kalau nampak berdekatan tu halal. Okay. Itu je kot dulu buat masa ni untuk sebagai pengenalan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan lebih nak tahu tentang sekolah lagi daripada tentang diri kami. Oleh yang demikian, saya mempersilakan Ustaz Abdul Majid untuk meneruskan dengan taklimat pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Umair Saifur Rahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur banyak kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah dapat kita berjumpa pada malam ini. Alhamdulillah, semoga perjumpaan ini perjumpaan yang diberkati insya-Allah. Semoga memberikan penjelasan, memberikan penerangan kepada kita semua lah insya-Allah. So, kami menerima banyak juga persoalan daripada ibu bapa yang baik yang dah mendaftar maupun belum mendaftar, dan begitu juga daripada luar. So ada juga yang meminta untuk diadakan penerangan kepada rakan-rakan. Jadi kami ambil inisiatif lah insyaAllah untuk kita buat sesi ini. So mudah-mudahan terjawab soalan asas lah harapnya. Soalan asas saya rasanya tak dapat nak terlalu detail sangat, tapi paling kurang kita dapat gambaran secara keseluruhan apa yang akan apa yang kita tawarkan lah, seperti kata Ustaz Imai tadi apa yang kita tawarkan di sekolah. Dan betul, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita boleh bekerja sama atau bersinergi antara pihak sekolah, pihak rumah,
dan mungkin juga community lah kan. Okay? Sebab kita tahu kemenjadian anak-anak kita ni bukan tiba-tiba, kan? Sifat dia bukan tiba-tiba kan, dia bukan kita hantar sekolah tiba-tiba dia jadi, kan? Tapi dia sebenarnya adalah proses yang apa yang dia dapat di sekolah kan, apa yang kita tekankan di rumah, kan? Apa yang berlaku dalam sekitar komuniti dia kan, semua tu sebenarnya memberi kesan lah kan, kepada pembinaan diri dia. So kita harapkan dengan adanya juga penjelasan seperti ini kan, kita tengok bersama-sama ni, mudah-mudahan selari kan apa yang kita harapkan di sekolah dan juga apa yang diharapkan di rumah dan apa yang ditekankan, dibudayakan bersama-sama tu insya-Allah. Okey. So inilah tadi seperti kata Ustaz Umar tadi kalau siapa yang mungkin belum pernah ke sekolah kan, atau mungkin lalu tapi mungkin tak berapa perasan kan. Ini ada terpampang kan, kita kata tema ataupun apa istilah yang lebih sesuai, tema lah kot kan, yang kita cuba nilai yang kita cuba terapkan kan dalam sekolah, itu mengejar ketinggian di sisi Allah Ta'ala kan. Kalau tuan-puan buka Facebook sekolah kan, pada hari ini ada banyak ada banyak post lah yang kita letakkan kan. So, murid-murid dalam tempoh minggu terakhir ni kita buat pertandingan kan. So antaranya lah kita bagi beberapa pilihan kan, pertandingan video dakwah atau pertandingan buat video montaj atau buat lakaran landscape sekolah kan. So ramai yang memilih untuk masuk pertandingan video dakwah tu kan, dan ramai yang memang mengambil tema ni untuk satu benda yang mereka cuba sampaikan kan, iaitu mengejar ketinggian di sisi Allah Ta'ala kan. Okay. So nanti insyaAllah kita akan tengok lebih sikit lah insyaAllah, sedikit Okay, kita pergi kepada pengenalan dahulu kan. Mungkin dia belum memang tak tahu kan. Okay. So pertama sekali, sekolah ni adalah milik Pusat Pendidikan Hidayah Berhad ataupun nama ringkasnya PPH. Okay. Dan kita berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor kan. Satu-satunya sekolah menengah agama swasta di Batu Pahat ni, sekolah menengah satu-satunya. Okay. Satu nombornya 001. Okay. Untuk PPH itu sendiri, dia adalah syarikat berhad yang tidak berasaskan keuntungan. Maksudnya apa? So PPH ni atas sekali dia ada lembaga pemegang amanah pada peringkat syarikat. Di peringkat sekolah ada lembaga pengelola sekolah. Tetapi kesemua ahli lembaga ni tak ada gaji, tak ada allowance khusus yang diberikan dalam urusan mereka mengurus tadbir sekolah-sekolah ni. Okay, maksudnya apa yang cuba dilaksanakan adalah bersifat sebenarnya servis kepada masyarakat dan servis kepada negara cuba untuk membina generasi yang lebih baik. Jadi segala yuran yang dibayar tu adalah untuk operasi sekolah. Untuk operasi sekolah. Okay, so untuk sekolah menengah Hidayah Pasiris di Batu Pahat ni, kita mula beroperasi pada tahun 2020. Itu first batch dengan tingkatan 1, dan first batch tu sekarang ni atau masuk ke tingkatan 5 pada sesi akan datang ni. Okay. Walaupun 2020 kan, secara kasarnya macam 4 tahun lah. Tapi bagi kami sendiri yang baru 2 tahun. Sebab apa? 2 tahun pertama tu kita PKP. Jadi dia tak rasa lah istilahnya kan. Okay. Tapi Alhamdulillah PKP tu pun ada hikmahnya kan. Ataupun nanti mungkin kita sempat terus bersedikit kan. Tapi Alhamdulillah kita berkembang daripada 16 orang murid ketika itu dan 3 orang guru kan. Sehingga sekarang Alhamdulillah kita ada 82 orang murid dan 10 orang guru Alhamdulillah. Okay. Gambar ni, gambar baru-baru ni majlis ihtifal bagi penyampaian hadiah kan kepada murid-murid. So kat sini ada ahli lembaga pengelola, ada ketua pegawai eksekutif, ada ahli lembaga pemegang amanah pun ada, dan juga guru-guru lah. Okay. Sekiranya soalan mungkin boleh tulis sama ada di chat ataupun mungkin boleh nak simpan kemudian pun tak apalah, boleh juga kan. Okay. So itu tadi kan, apa yang kami letakkan tu kan, itulah aspirasi kami yang kami cuba untuk terapkan, kami cuba untuk tekankan kan, cuba untuk tanam dalam diri murid-murid ni, itu kita nak mengejar ketinggian di sisi Allah Ta'ala kan. Maksudnya di mana kita nak mengejar ketinggian Allah Ta'ala tu, pertama ialah kan, kita akan berusaha untuk cemerlang dunia dan akhirat kan. Sebab kita tahu kan, kita orang Islam ni kan, bila kita kata, itu cantiknya Islam ni kan, bila kita kata kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala kan, ketinggian tu dia bukan hanya urusan solat, puasa semata-mata kan, tapi bahkan urusan kita di dunia ini kan, urusan kita mengurus tadbir dunia kan, itu pun sebahagian daripada yang akan meninggikan kedudukan di sisi Allah Ta'ala, sebab kita adalah khalifah di muka bumi kan. Jadi kita harapkan dengan kita tanam nilai ni kan, maka mereka ada sebab yang jelas, sebab yang bersih kenapa mereka nak cemerlang kan. Contohnya kenapa nak dapat 10A, contohnya kan dalam SPM tu 11A lah kalau kan test kita di sekolah menengah ni kan, 11A dalam SPM kan. Kecemerlangan tu bukan hanya semata-mata sebab nak bangga ataupun sebab nak masuk universiti kan, itu secondary lah kan. Tapi yang paling utama adalah kecemerlangan tu
adalah kerana Allah dan untuk kita memberi kepada umat ni. Suatu antara kita cuba tanamkan dalam sekolah kita, kan? Dan tagline kita juga lah dunia di tangan, akhirat di hati. Okay? Of course, kan, dari sudut aspirasi tu memang kita letakkan tinggi lah, kan? Tapi kita tak nafikan kita ada kepelbagaian murid yang masuk, kan? Ada yang apa istilahnya sangat bersungguh-sungguh, sangat bersemangat, sangat teruja dengan aspirasi yang kita letakkan ni, kan. Memang kita nampaklah kesungguhan tu, kan. Ada pula yang rasa macam ni terlalu tinggi, terlalu berat, and dia rasa berat, kan. Okay? Tapi bagi kami, apa yang kami sentiasa tekan pada murid lah, biar kita bercita-cita tinggi, kan. Biar kita nakkan syurga yang paling tinggi. Kalau tak dapat pun dapatlah yang rendah sikit, okey, kan. Jangan kita target cukup makan, nanti tak cukup makan pula nanti, kan. Okey, tu secara aspirasinya lah, kan. Okey. Jadi untuk mencapai tu, kan, so ada 3 teras utama, kan, yang kita letakkan dekat sekolah, kan. Yang pertama adalah pembinaan peribadi, kan. Kedua adalah budaya ilmu, dan ketiga adalah berkemahiran dan berkepimpinan. Right? So bila kita cakap tentang peribadi ni, mudah untuk kita faham lah berakhlak dan beribadah. Itu mudah untuk kita faham lah, kan. Okay? Kalau yang lebih lebih berfalsafah sikit, kan, kata kita tentang pembinaan peribadi insan rabbani, kan. So istilah insan rabbani memang istilah yang kita gunakan, kan, dalam falsafah pendidikan kita, kan. Mudahnya apa insan rabbani adalah orang yang meletakkan Allah sebagai pusat dia, sebagai sumber untuk setiap perkara dalam hidup dia. Maknanya itu antara target untuk kita capai, kan, dalam pembinaan peribadi ni. Okay? Nanti kita akan detailkan setiap ni, kan. So untuk teras yang pertama adalah dalam program pembangunan insan. Okay? Untuk teras yang kedua pula, kan, budaya ilmu ni, apa yang kita harapkan adalah bukanlah macam sebut tadi, kan, kita ada pelbagai lapisan murid. Takkan semuanya straight A contohnya, kan. Tapi kita harapkan setiap murid ni ada tabiat, ada kehendak untuk cemerlang dalam aspek menuntut ilmu tu. Okay? Kalaupun mungkin dia bukanlah jenis akan beroleh semua straight A, tapi paling kurang dia ada tabiat yang betul ketika belajar. Dia ada sikap yang betul ketika belajar, kan. Ada adab yang betul ketika belajar. Okay? So tu benda yang kita cuba untuk terapkan. Okay? Dan kita di sekolah menengah ini nanti kita akan tengok lebih detail juga, kan, macam mana kita menggunakan pembelajaran digital untuk membuka wawasan pemikiran. Okay? Dan kita meletakkan beberapa sistem pentaksiran yang kita harapkan akan membantu pada aspek inilah. Okay? Dan ketiga adalah pada berkemahiran dan berkepimpinan. Of course ini biasa kita sebut, kan, tentang soft skills, kan, tentang leadership, kan. So ada beberapa perkara yang utama di sekolah ni, contohnya kita ada sistem katibah, kan, ada aktiviti kurikulum dan juga ada pertandingan-pertandingan yang murid masuk, yang mana semua ni akan menjurus ke arah membina kemahiran tu dan membina kepimpinan tu, insyaAllah. Okay, so kita cuba tengok satu-satu, kan. Jadi kalau ada soalan nanti boleh tanya terus pada chat atau boleh tanya kemudian, insyaAllah. Okay, so kita tengok pada yang pertama, tentang pembinaan peribadi. Right? Sekali lagi saya tekankan, ni adalah apa yang kita tawarkan di sekolah. Sejauh mana murid mampu berinteraksi memang sangat bergantung kepada pertama kehendak mereka sendiri, dan kedua adalah sinergi antara pihak sekolah dan pihak rumah. Bila mana kita bersinergi, kita menekankan budaya yang sama, nilai yang sama, usaha pada mencapai perkara yang sama, insyaAllah akan lebih mudah. Dan juga tak perlu kita lupakan, tak patut kita lupakan adalah kita perlu sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala lah. Kerana akhirnya hidayah tu milik Allah, kan. Kita pun tahu, kan, memang bukan pada kita, kan. Sejauh mana pun kita berusaha, akhirnya Allah Ta'ala yang memberilah. Okay. Alright. So untuk bila kita cerita tentang pembinaan peribadi ni, sini adalah 4 antara program utama pada pembinaan peribadi. Okay. Yang pertama adalah halaqah. Okay. So halaqah ni apa? Dia adalah kumpulan kecil. So setiap murid disusun dalam kumpulan yang lebih kecil. Kenapa kumpulan kecil? Sebab tu memudahkan untuk perkongsian, perbincangan dan bimbingan. So setiap minggu, secara mudahnya setiap minggu ada penyumpaan dan kumpulan-kumpulan kecil ni, ada yang dibimbing oleh abang atau kakak senior, dan ada yang dibimbing oleh guru, bergantung pada satu lagi mereka disusun mengikut tahapan mereka sendiri. Nanti kita akan tengok juga, saya akan tunjukkan nanti tahapan-tahapan tu macam mana. Okay. Supaya mudahkan perbincangan tu lah. Kalau orang ramai kadang segan nak bertanya, mungkin segan nak berkongsi, segan nak buka cerita, kan. Tapi kita kecil dengan kumpulan tu supaya mudahkan benda tu, kan. Dan fokusnya adalah pada peningkatan kefahaman mereka tentang Islam dan juga peningkatan amalan mereka. Praktikal yang mereka, apa yang mereka dah belajar dalam kelas, kan. Apa yang mungkin mereka baca, mungkin mereka dengar dekat rumah ke apa, kan. Dan juga apa yang mereka mungkin dengar dalam halaqah sendiri, kan. Dibimbing supaya cuba untuk jadikan sebagai amalan mereka. So bukan hanya sekadar dengar tapi praktikkan. Okay, so itu pada aspek halaqah. Yang kedua adalah pada mabit ataupun malam bina iman dan taqwa.
So ni adalah latihan untuk disiplin rohaniah kan. So secara mudahnya berlaku 2 bulan sekali kalau di sekolah ni, 2 bulan sekali, di mana murid semua akan tidur sekolah dan mereka akan memenuhi waktu malam tu dengan aktiviti ibadah. Kan yang paling common biasa mungkin kita dengar qiyamul lail kan. Tapi bukan hanya qiyamul lail lah, contohnya malam tu mereka ada baca Al-Quran, ada tadabbur kan, ada tazkirah kan, ada zikir kan, ada baca surah Al-Mulk sebelum tidur kan. So ia temanya ialah latihan untuk disiplin pada rohaniah. Sebab kita tahu kadang kita ni tahu kena buat kan, tapi nak push diri tu kadang berat kan. So kita sediakan satu ruang ni supaya murid berlatih untuk dia bila ramai-ramai buat kan, dia akan rasa lebih mudah. So kita harapkan bila mana mereka terbiasa macam tu kan, sebersedikit nanti di rumah kan, ataupun pada keadaan mereka sendiri, mereka akan boleh ada kekuatan untuk lakukan sendiri kan, tanpa perlu kepada suasana ataupun ramai-ramai itu kan. Okay, so bukanlah tujuannya supaya paling kurang ada qiyamul lail, bukan kan, tapi adalah latihan supaya akhirnya mereka akan boleh kemampuan untuk mereka mendisiplinkan diri kan, untuk meningkatkan rohaniah mereka tu terbina insya-Allah. Okay, so itu pada aspek yang kedua, itu mabit. Okay, ketiga kita ada daurah. Okay, so daurah ni lebih macam pengisian ilmu lah, ataupun mungkin kita kata ceramah, tapi pun kita tak kumpul semua-semua kan, kita ada pecahan. Sama juga nanti kita akan ceritakan. Okay, so daurah ni lebih pada pembinaan ilmu dan kerangka berfikir seorang Muslim. So kita nak supaya mereka ni, cara fikir mereka tu ialah cara fikir seorang Muslim. Kalau nampak satu masalah, dia akan fikir dari sudut seorang Islam kan. Kalau mereka nampak satu isu semasa ke apa kan, mereka akan berfikir dengan kerangka berfikir seorang Muslim kan. Bukan terikut-ikut semata-mata lah. Okay. Dan yang terakhir kita ada rehlah kan. Ini juga sangat penting sebab kita nak bina ikatan hati kan. Saya tahu kan kadang kalau tak ada ikatan hati tu, kita cakap macam mana pun tak masuk kan. So bila ada ikatan hati ni, dia akan lebih mudah masuk insya-Allah kan. Dan juga rehlah juga sebenarnya mengamalkan budaya hidup Islam pada suasana yang luar daripada konteks formal. Contoh mungkin ketika di sekolah kita ada jadual kan, kita ada perkara yang dah disusun kan. Jadinya kadang terbiasa ataupun lebih mudah kan, ikut bentuk kan. Tapi bila di luar kan, kita contohnya pada tahun yang lepas ni kita pergi ke sungai mana lupa lah kan. Tapi maksudnya keluar daripada konteks biasa kan. Dan bila keluar konteks biasa tu kan, Gunung Belumut. Sungai apa? Gunung Belumut. Gunung Belumut. Ya, betul. Lupa. Terima kasih. Kan, so kita pergi ke situ kan. Tetap tutup aurat kan, tetap jaga solat kan, tetap jaga adab-adab sebagai seorang Muslim kan. So itu perkara-perkara yang kita cuba untuk tekankan melalui aktiviti rehlah. So rehlah ni tak banyak lah kan, dia punya kos besar kan. So kita laksanakan setahun sekali tu, satu sesi pembelajaran tu sekali lah insyaAllah. Okay, so ni aktiviti-aktiviti untuk program Mengenai Insan tu. Okay, ini adalah apa yang saya sebut tadi tentang tahapan-tahapan murid. Okay. So kita ada modul-modul yang kita letakkan untuk setiap dia bergantung kepada progres mereka, bergantung kepada sejauh mana mereka sendiri. Maknanya dia bukan ikut tingkatan. Okay. So kesungguhan mereka untuk perbaiki diri kan. Itulah ikut program masing-masing kan. So pada setiap contoh, kita ambil contoh mudah ibadah. Okay. Mungkin kalau baru masuk contoh kan, mungkin katalah solat fardu kadang sekolah rendah tu dia tak apa yalah contohlah mungkin kan dia budak-budak kadang tertidur kan, terlewat ke apa semua kan. Okay. So kita harapkan pada modul yang pertama ni kan, asas tu diselesaikan, solat fardu tak tinggal kan, dan juga tak sering lewatkan solat dan juga tak ponteng puasa. Ni perkara asas kan, sebagai seorang remaja kan, sepatutnya ni selesai dulu. Okey, sudut ibadahnya. Kemudian kalau tengok pada seterusnya kan, ke kanan kan, so daripada mereka tak tinggal kan, tak lewatkan tu, kita tingkatkan kepada mula berjemaah kan, sering berjemaah kan, pula awal waktu ataupun paling kurang awal waktu kan. So kita tahu ada kadang ada yang ada kekangan kan. Okey, kemudian mula melaksanakan solat-solat rawatib dan juga mula mengamalkan tilawah Al-Quran harian kan. Kemudian ditingkatkan lagi daripada sering solat berjemaah tu kepada ambil berat tentang solat subuhnya kan, melazimi solat rawatib, dan juga bukan setakat ada baca Quran tapi ada sasaran mereka sendiri kan, supaya dia berdisiplin dengan pembinaan rohaniah ni kan. Okey, dan seterusnya kan, mereka buat semua tu tanpa perlu diperingatkan dan mula melaksanakan qiyamul lail secara kendiri kan, dan ada zikir harian yang mereka lazimi, dan akhirnya tadabbur, tafakur tu jadi satu budaya pada mereka sendiri. Okay. So ni contoh-contoh kan macam mana mereka progress kan. So kita letakkan tahapan-tahapan dan modul-modul ni supaya
kan, kita secara mudahnya berlaku adil lah kan, pada setiap murid tu kan. Okay. Jadi taklah contohnya dia baru masuk kan, tapi mungkin dia masuk tu umur dia form 4 kan. So kalau masuk umur form 4, tak semestinya dia kena terus pada tahapan yang tinggi. Kalau dia masih perlukan tahapan yang rendah, masih perlu bimbingan di situ, maka kita cuba bantu di situ. Okay. So maksudnya setiap murid tadi, sebut tadi disusun mengikut tahapan-tahapan ni lah, insyaAllah. Okay. Alright. Ini contoh kan, gambar-gambar aktiviti yang kita buat. Okay. Kita mulai ada kan, ini contoh kumpulan halaqah yang lebih kecil. Okay. Ini ialah 11 ciri insan Rabbani. Kan. Ini perkara-perkara yang kita, aspek-aspek yang kita cuba bina kan pada diri murid-murid ni kan. So ada aspek pada jasmaninya, qalbu kan, hati mereka kan, rohani, akidah, semua tu. Okay. So ada 11 aspek ni lah kan. Dan 11 aspek ni juga akhirnya kan, dia akan diuji. Okay. Dan pengujian kita adalah melalui sistem International Quality Range Assessment ataupun IQRA. Okay. So sistem ni dibangunkan oleh pihak Ikram Musleh kan, dan diguna pakai secara international lah, maksudnya bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara luar kan, sampai ke Afrika atau siapa saya pun ada pakai sistem ni. Okay. So murid-murid akan ambil assessment ni sebanyak 2 kali, ketika kita kata 4 sekali dan ketika kita kata 5 sekali. Okay. So ni adalah contoh kan, untuk keseluruhan sekolah. So dia ambil secara, dia ada sistem. So mesti murid tu akan masuk dalam sistem tu kan, mereka jawab-jawab soalan yang ada kat situ dan akan dapat lah kan, dia punya apa. Yang ini menggambarkan apa istilah dia, 11 ciri tadi kan, macam mana kedudukan mereka. Kalau yang ada gambar contoh kat sini, ni adalah peringkat sekolah secara overall. And so contoh yang pertama atas ni kan AYB. Itu adalah akidah yang benar. Macam mana tahapan mereka pada akidah yang benar tu. Kemudian akhlak yang mulia ke kanan tu kan. Dakwah yang istiqamah, HYK apa? Apa tadi H kat sini. Hikmah yang ketara. Okey. Hikmah yang ketara, seterusnya lah. Okay. So dia ada pada, untuk murid masing-masing ada kan, mereka akan dapat kan. Untuk peringkat sekolah pun kita dapat. So tujuan ni bila kita nampak macam ni contohnya kan, so kita tahu apa intervensi atau pada bahagian mana intervensi yang kita perlu lakukan lebih, yang mana kita nampak dah okey tu, okey kita boleh touch up sikit je kan. Okay. So tu pada peringkat sekolah lah. Right. So dia buat 2 kali, 4 sekali, kata 5 sekali kan, supaya kita boleh nampak perkembangan itu akan berlaku macam mana kan. Okay. So maksudnya kita ada pada peringkat sekolah kan, kita menilai yang rubrik tadi tu kan, tu pada peringkat sekolah kan. Kemudian kita ada juga pada peringkat yang assessment yang peringkat international ni kan, untuk kita dapatkan gambaran. Dan kita sebenarnya taklah kita bandingkan dengan tempat-tempat lain kan, tapi kita dapat jugalah feedback kan, tanya-tanya juga dengan admin sistem ni kan, macam mana apa, supaya kita tahu kan macam mana keadaan sekolah kita okey kan. Okay. Tapi yang lebih utama ialah pada setiap murid tu sendirilah kan, itu tahap perkembangan mereka tu macam mana. Okay, so tu pada aspek yang pertama ataupun teras yang pertama, itu pada pembinaan peribadi. Okay. Seterusnya kita pergi pada teras yang kedua, itu pada pembinaan budaya ilmu. Okay. Of course asasnya adalah kan, mereka akan belajar dalam kelas kan. So kita tengok dulu lah subjek-subjek apa yang ada kan, pada tingkatan 1, 3 dan 4 dan 5. Okay. Untuk 1 hingga 3 ni, kalau tengok subjek KSSM ni sama je. Sama je macam sekolah-sekolah KPM lah kan, Melayu, bahasa Inggeris semua tu kan, Sains, Math, okay. RBT, TM, okay. Cuma tambahan pada kita adalah kita ada subjek diniyah, okay, yang ada 5 bidang. Okay, subjek ni ada 5 bidang. Tadi bidang akidah, fiqh, sirah, tafsir dan juga hadis. Dan juga kita ada Quran. Okay, Quran ni ada tilawah dan hafazan dan juga ada tajwid. Okay. So nanti kita akan tengok jadual lah sedikit atau masanya lah kan, sebab akan lebih kan. Jadi masa ni pun akan lebih lah daripada sekolah biasa. Okay, ni untuk sekatan ataupun menengah rendah kan. Okay. Untuk menengah atas, ada 2 package yang kita tawarkan buat masa ni kan, dengan murid kita yang tak ramai ni. So kita ada package A ataupun mudahnya package sains lah kalau package A ni kan. So dia ada semua subjek teras tu kan, tambah dengan pendidikan Al-Quran Sunnah, dengan syariah Islamiah kan, bahasa Arab, ada kimia, biologi, fizik dan matematik tambahan. Okay, itu yang untuk memurid package A.
Untuk yang ambil package B adalah asas, basic je. So dia yang teras tambah dengan bahasa Arab, dengan Quran Sunnah, pendidikan syariah Islamiah. So ni dua package yang kita offer di peringkat menengah atas lah. So kenapa kita offer dua package ni? Sebab sebenarnya kita perhatikan kalau murid tu secara secara IQ-nya lah kan, okey. So kita akan nasihatkan ambil package A walaupun mungkin dia tak nak jadi tak nak jadi engineer ke apa kan, tak nak jadi doktor ke apa, tapi sebab siapa yang ambil package A ni peluang dia untuk sambung belajar tu lebih terbuka. Dia boleh masuk mana-mana bidang pun kalau dia ambil package science. Tu okey. Kalau murid tu mungkin sedikit lemah kan, bukan kekuatan dia pada akademik contohnya kan, so kita akan nasihatkan ambil package B supaya dia boleh kukuhkan asas-asas ni kan. Mungkin jalan dia nanti untuk sampai kepada bidang yang dia minat tu agak jauh sikit, contohnya mungkin dia kena ambil diploma dulu, lepas tu baru ambil degree, tapi paling kurang kita harapkan asas tu kukuh. Dia taklah betul belajar banyak tapi asas tak kukuh, nanti lagi serabut contohnya kan. Okay. Dan juga kita harapkan dengan kurang ni mereka boleh lebih fokus kan. Dan paling utama tadi kadang masalahnya adalah pada pembinaan tabiat belajar yang betul. Kadang kat situ yang kekurangan dia. So kita harapkan dengan kita boleh susun macam ni, mereka akan lebih boleh lebih fokus lah insyaAllah kan. Kita ada juga terima daripada contohnya daripada tahfiz luar contohnya kan. Okay. So nak ambil SPM kemudiannya, so kita tawarkan masuk ke tempat ambil package B. Supaya dia boleh fokus pada yang basic tu jugalah. Okay. Alright, so ni subjek yang ada. So ni contoh jadual Okay. So kalau tengok sini, kita apa nampak sangat setiap blok masa ni 1 jam. 1 jam So kita akan mula pukul 8 kan, sehingga rehat pertama tu pukul 10 lah mudahnya kan. Okay. Kemudian sambung lagi kan 10.30 sehingga pukul 1 lebih kurangnya kan. Rehat tengah hari tu kan. Kita ada qailulah kan, kita bagi pilihan pada murid, kalau siapa nak tidur boleh ke surau, kalau lelaki dia kan tidur di surau. Siapa tak nak tidur boleh di luar, boleh istirahat masing-masing lah. Solat dan makan, kemudian sambung pada sebelah petang lagi kan, sampai 4 suku kan. Sebelum balik tu mereka ada 5S. Okay. Ini nanti kita akan cerita detail sikit dari sudut sistem khatibah, macam mana mereka disusun. Tapi sebelum pulang tu mereka memang ada tugasan untuk bersihkan sekitar sekolah. Kemudian 4.30 tu baru pulang. Okay. Siapa yang agak mungkin lewat sikit, dia boleh solat asar dululah di sekolah. Okay. So jadual ni kita buat ikut kitaran setiap 2 minggu. Satu ada A, ada B ke sini lah. Okay. Special ni cuma kalau hari Khamis. Kalau hari biasa tu sampai 4.30. Hari Khamis sebenarnya sampai pukul 1 ni, 1.30 ni kan. Satu ni lah, yang tu last lah. Okay. Subjek yang masa kelima ni. Okay. Lepas tu mereka dah boleh pulang lah. Okay. So kat sini ada slash mesyuarat koko kan. Itu adalah murid-murid yang terlibat dalam kepimpinan lah. So waktu yang kita beri ruang untuk murid yang kepimpinan ni berbincang, merancang aktiviti, dan juga untuk guru-guru pun kan berbincang dan merancang lah aktiviti yang seterusnya. Okay. Okay, ini adalah tentang silibus hafazan Al-Quran. Okay. Ni untuk kalau ambil aliran perdana biasa kan. Okay. So kita harapkan kan kalau bacaan Quran ni dah elok semua tu kan, tak ada masalah, mereka boleh terus mulakan hafazan. Okay. So tingkatan 1 hafaz juz 9, kemudian bila tingkatan 2 mereka pergi ke depan sediakan juz 1, 2, 3 dan pada tingkatan 5 tu separuh juz 4. Okay. Dan sebenarnya itulah sasaran tilawah yang kita harapkan terbina pada diri mereka kan. Okay. So daripada mula-mula mungkin 3 muka surat sehari meningkat kepada 10 muka surat sehari. Memang ada yang boleh exceed kan. Memang ada yang boleh exceed. Itu kita tak nafikan. Ada juga yang sangat memerlukan bimbingan, terutama mereka yang masuk dalam keadaan bacaan Quran tu lemah kan. Itu memang dia akan efek dua-dua lah. Dia akan efek kemampuan mereka tilawah harian dan juga kemampuan mereka untuk menghafaz tu. Bila bacaan Quran tu tak berapa elok lah kan. Okay. Tapi ni kita letak sasaran lah supaya paling kurang kita boleh ada bantu, kita boleh galakkan murid dan supaya bila mereka sebenarnya lagi banyak baca pun sebenarnya akan lebih mudah mereka menghafal Quran. Sebab dia apa istilah itu akrab kan, dia dapat dengan Al-Quran. Okay, ni mungkin something yang special kan. Tak pasti dah pernah dengar atau belum, iaitu kita di sekolah ni kan, kita belajar menggunakan iPad kan. Maksudnya setiap murid kan ada satu iPad. Kita sebut tentang pembelajaran digital tadi tu lah. Okay. So ni gambar-gambar yang mana murid menggunakan iPad lah, memang seorang satu kan. iPad
macam-macam jenis lah kan. Ada yang iPad 9, iPad 8, iPad 10 pun ada kan. Okay. So aktivitinya pelbagai kan. Saya sebut tadi kan antara hikmah PKP itu adalah kan, bila mana PKP kan, kita terpaksa explore macam-macam perkara kan, tak nak bagi menarik kan, kita ajar daripada rumah tu kan. Okay. So itu antara hikmah sebenarnya. So, bila explore macam-macam tu tengok banyaknya punya ruang-ruang yang ada kan, sumber-sumber yang ada kan di luar, yang mana kadang selama ni kita dah terbiasa dengan menggunakan buku tu kan, kita jadi macam tak perasan pun kan. So tu yang bila kita tengok tu, alangkah ruginya kan, kita dah explore macam-macam ni kan. Kalau habis PKP ni kita nak balik kepada biasa ke kan? So alhamdulillah dengan perbincangan kan, dengan perancangan kan, so kami pun mulakan pembelajaran secara digital ni pada penghujung tahun 2021. So kita tengok contoh okay. Ni adalah hasil yang murid murid hasilkan kan, menggunakan iPad mereka. Sebentar okay. Okay. Ini satu contoh macam mana murid menghasilkan model Alloy kan, menggunakan satu aplikasi yang ada di iPad tu, nama dia Reality Composer kan. So ni nak tunjukkan contoh macam mana dengan menggunakan teknologi yang ada kan, mereka akan boleh lebih nampak apa yang mereka belajar sebenarnya berbanding hanya tengok gambar atau berbanding hanya melihat penerangan di papan putih contohnya kan. Okay. So perkara macam ni ya kita harapkan dengan kita menggunakan ataupun kita meneroka ke arah pembelajaran digital ni. Okay. So ni satu contoh kan. Maaf. Tak gerak pula. Okay. Ini satu contoh lain pula kan. Tadi tu murid buat kan. Ni pula apa yang ada dekat internet sendiri kan. Contoh ni adalah contoh University of Colorado and mereka dah sediakan, tengok sini ada 108 simulasi untuk subjek fizik, kimia, matematik, biologi. 108 simulasi. Maksudnya ada sangat banyak kan, yang mana simulasi-simulasi ni akan sangat membantu murid untuk melihat kan satu-satu konsep atau satu prinsip sains tu. Okay. So kalau siapa nak explore sendiri nanti boleh type ni PHET, type dekat Google tu, insyaAllah akan keluar. Dia memang sangat banyak. Dan saya sendiri ajar fizik kan, memang sangat suka lah kan gunakan simulasi-simulasi yang ada ni kan. Okay. Mudah sebab kita tak perlu nak lukis kat whiteboard lepas tu terangkan cerita macam ni. Kadang kita boleh suruh murid buka simulasi ni kan, dan mereka boleh terangkan pula kan, sama mereka sendiri terangkan apa yang mereka nampak, apa prinsip mereka, mereka nampak tak prinsip tu berlaku dalam simulasi tersebut kan. Okay. So ni contoh-contohnya. Okay. So tu berkenaan dengan pembelajaran. Okay. Seterusnya adalah sistem pentaksiran. Bersama juga sebut tadi kan, sistem pentaksiran pun something yang kami harapkan boleh membantu membina tabiat tu kan, bantu mereka membina budaya tu. Okay. Jadi apa yang kita letakkan adalah, kalau perhatikan di sini, pentaksiran akan berlaku saya biasalah kan, kita ada 2 kali pentaksiran, semester 1 dan semester 2. Okay. Dan kat sini kita ada pentaksiran untuk setiap subjek kan. Cuma untuk subjek RBT dengan teknologi maklumat kan, okay, setelah kami bincang, kami putuskan subjek ni tak perlu pentaksiran bertulis. Kenapa? Satu, dia bukan subjek yang akan bawa kepada tingkatan 4 contohnya kan. Okay. Yang kedua, subjek ni kita nak fokus kepada beberapa kemahiran tertentu supaya dia betul-betul dapat, dan juga kita tak nak beratkan murid kan. Sebab kita tahu kita punya silibus ni agak berat kan. Banyak mereka perlu belajar kan, bilangan bab tu banyak. And so kita tak nak beratkan. Kalau ada peperiksaan bertulis juga, nanti mereka kena ulang kaji juga benda tu kan. Okay. So kita lebih kepada projek untuk subjek RBT dan juga subjek TM. Yang kita dah berfokus contoh untuk TM ni kan, kita akan datang ni, kita akan fokus kepada programming kan, supaya mereka tu belajar dapat kan skill programming tu kan. So satu nilai tambah untuk mereka lah. Okay. So untuk pentaksiran yang kau tengok sini kan, atau tingkatan 4 tentulah kan, pentaksiran mereka adalah 100% pentaksiran bertulis. Maksudnya persiapan untuk SPM. Okay. Tapi tingkatan 1 hingga tingkatan 3 kan, kita ada letakkan tugasan dan juga projek, yang mana benda ni bawa tadi, kalau istilah kita masa kita belajar kat universiti kan, carry mark kan, kepada final exam mereka tu. Okay. So semasa semester 1 kan,
tugasan-tugasan yang diberi kan, membawa markah sebanyak 50% kan, dan ujian akhir tu 50%. Okay. So tujuan ni lah, tu tadi nak bina budaya bahawa kan, usaha berterusan tu membantu kepada kejayaan tu sebenarnya. Okay. Ketika semester 2 pula kan, sebab semester 1 tak ada projek lagi, semester 2 ada projek kan, jadinya tugasan tu kita kurangkan kepada 30 dan projek kepada 20 dan pentadbiran bertulis 50. Okay. Tapi untuk tingkatan 3 kan, kita lebihkan sikit pada pentadbiran bertulis tu sebab juga sebagai persiapan mereka lah untuk masuk ke menengah atas. So kita lebihkan sikit kat situ. Okay. Memang ada murid contohnya kan, semester 1 dia buat tak indah kan. Lepas tu bila markah rendah tu dia, kenapa markah rendah ni? Oh dia perasan, dia tak bersungguh-sungguh buat tugasan-tugasan yang ada kan. Semester 2 baru mereka insaf sikit lah kan. So lebih bersungguh-sungguh lah untuk buat tugasan-tugasan tu. Okay. Kemudian untuk Quran pula kan, pun kita ada pentaksiran juga. Okay. Kita ada sama juga kan, hafazan mereka dalam kelas tu kan, kita sebagai pentaksiran 50%. Kita ada pentaksiran bertulis kan, mereka tulis balik kan, ayat-ayat yang mereka hafal tu, dan juga mereka kena buat sedikit tadabbur kan. Dan juga pentaksiran akhir semester kan, kita ada pentaksiran secara lisan kan. Kita tanya, okay, baca ayat ni, sambung, baca ayat ni, sambung. Okay. Tu buat 25% markah. Okay. Untuk bahagian tilawah dan tajwid kan, pentaksiran kita adalah pada pentaksiran lisan lah, pada macam mana dia baca tu kan. So kita akan perhatikan ayat-ayat tu dan kita tengok kat mana sikit ada berlaku kesalahan ataupun tidak. Okay. So untuk pentaksiran Quran, ini contoh laporan murid. Contoh laporan murid ini tingkatan 4 kan. So tengok sini kan, untuk subjek bahasa kan, untuk subjek ni yang ambil package A lah tadi kan, subjek sains mereka dan juga subjek kemanusiaan dan diniah. Right. So ni kita bagi contoh yang paling cemerlang lah. Sebenarnya cemerlang sikit kan. Okay. So maksudnya ibu bapa akan dapat laporan yang sebegini kan, yang akan tunjukkan kan? Dan kat bawah juga ada subjek hafazan mereka dan juga tilawah mereka. Okay. Okay. Ni contoh tingkatan 1. Okay. So, sama macam tadi kan, okay, ada subjek tertentu kan. So kita pecah tunjukkan projek mereka berapa, tugasan kan, besar mereka berapa dan akhirnya markah mereka berapa. Okay. So murid yang memang bersungguh-sungguh projek dan tugasan tu memang kita akan nampak lah pada periksaan akhir pun memang markah mereka pun sebenarnya akan lebih tinggi sebab dia dah terbina budaya untuk belajar tu kan. Tabiat yang betul untuk belajar tu dah terbina. Okay. So kat bawah ni adalah hafazan dan juga tilawah. Okay. Alright, so itu pada bahagian pembinaan budaya ilmu. Okay. Dan akhir sekali kan, kita masuk pada bahagian kemahiran dan kepimpinan kan, terasa kita yang ketiga. Okay. So pertama tadi kan, awal tadi sistem katibah. Okay. So sistem katibah ni apa? Senang cerita kalau kita biasa dengar rumah sukan kan. Macam sini kan, rumah sukan, rumah hijau, rumah merah. Okay. Tapi kita sistem katibah ni kan, dia macam rumah sukan tapi dia merangkumi semua aktiviti di sekolah. Termasuk tadi mereka ada tugasan bersihkan kawasan sekolah kan. Okay, so tugasan-tugasan tu dibahagikan kan, mengikut kumpulan-kumpulan mereka ni. Okay. So katibah ni maksudnya pasukan. Kita ada 2 katibah yang besar, kita ada Khaybar dan juga Khandaq. Khaybar yang hijau ni, Khandaq yang merah ni. Okay. Dan dalam setiap katibah tu ada section-section yang lebih kecil. So kita ada ketua kan, yang atas sekali, kemudian ada ketua-ketua pada yang lebih kecil tu. Okay. So ni kita harapkan membantu membina kepimpinan tu. Sebab guru akan sampai kepada ketua sahaja. Yang ketua akan sampai kepada ketua-ketua kecil tu, dan ketua-ketua kecil tu akan sampaikan kepada anak buah mereka di bawah dan bergeraan. Okay. Begitu juga apa-apa report sampaikan melalui macam tu kan. Kadang ada sampai ke tahap kan, dia tak sampai ke guru pun, dia akan diselesaikan daripada peringkat ketua sahaja. Ketua tu boleh selesaikan. Okay. So ni sistem katibah kan, yang kita sebenarnya baru start lah sistem ni pada sesi yang sekarang ni lah. Okay. Okay, dan ni contoh pemarkahan yang kami letakkan. Okay, kita ada merit dan juga demerit kan. So hari tu masa majlis ihtifal dapat hadiah tu kan. Okay, Khatibah Khaybar menang sebagai khatibah terbaik kerana kita tengok sinilah markah mereka, markah merit mereka tinggi dan demerit mereka kurang berbanding dengan Khandaq. So demerit ni kita catat juga. Ni sistem yang kita kita ada lah kan. Okay. So kita boleh catatkan kebaikan mereka buat dan juga kalau mereka buat pelanggaran disiplin sekolah contohnya kan.
mungkin rambut panjang kan, tak pakai stokin kan. So kita catat semua tu kan? Dan kita harapkan dengan cara macam tu mereka sesama mereka akan bersungguh-sungguh untuk tegur kawan, dan akan tengok kawan dia akan ingatkan kenapa macam ni, nanti kena potong markah kan. So tu harap membina budaya di kalangan mereka kan. Kau tengok bawah ni ada markah merit 10 kan. Ni susun selipar sebenarnya, tak tertulis lah susun selipar, saya nampak susun selipar, saya bagi markah. Kalau kita tak suruh pun tapi dia pergi susun sendiri kan. Dia nampak bersepas sikit nak naik ke surau tu, so dia pun susun. So ni sistem yang kita ada lah kan. Kita harapkan membina macam kami hari ni kan, kami ada hari tadi pertandingan masak. Ini kami buat sebagai mengisi masa di hujung ni kan. So memang murid-murid ni gerak dalam katibah dan section mereka masing-masing. Yang mereka bincang dalam section masing-masing, nak masak apa, siapa bawa apa semua kan. Kami bagi tahu je, kita ada pertandingan masak kan, temanya macam ni. Kemudian mereka bincang kan. Mereka bincang, mereka bawa dan mereka masak bagi tadi kan. Dan mereka kemudian present lah kan kepada kita kan. So perkara-perkara macam ni lah, kadang dia nampak simple tapi dengan kita empower murid-murid kan, kat situ insyaAllah terbina kepimpinan pada mereka tu. Kadang-kadang kita perhatikan alhamdulillah kita pun tak ramai kan, jadi ada murid yang baru form 1, baru form 2 tapi mereka pun boleh ke depan juga kan. Mereka yang bilangan tak ramai tu kan, so dia confident insyaAllah. Okay, seterusnya adalah aktiviti co-curriculum. Ni pun sama jugalah, bina kemahiran, bina kepimpinan. Okay. Kita sebelum ni kita ada kelab, nama kelab persatuan kan. Kita ada 3 kelab untuk sukan dan 3 kelab untuk persatuan. Okay. Tapi habis sesi ni kita beritahu kepada murid semua kelab ni dibubarkan, mereka kena buat proposal balik, hantar proposal untuk kelab yang mereka nak. So sebelum ni mereka baru form 1, form 3. So kita lah create kelab tu untuk mereka kan. Tapi sekarang ni mereka dah ada ketua-ketua ni semua masing-masing kan. So kami sebut, okay, sekarang kami bubarkan. Antum nak apa? Buat proposal, hantar. So tu pun bila kami sebut pada murid-murid semalam, subhanallah mereka bincang tu, cari siapa nak masuk ni kan. Lepas tu tanya ustaz pun tak jadi, kami punya guru nasihat semua kan. Semua rasa teruja lah kami melihat keadaan tersebut kan. Okay. So tu pada aspek co-curriculum kan. Antara perkara yang besar juga pada co-curriculum adalah KRS kan. Badan Bimbingan Uniform yang kita ada adalah KRS Muslim. Okay. Satu je badan uniform. Sebab kita sekolah swasta dan KRS Muslim tu adalah berdaftar dengan KPM. Okay. So KRS Muslim ni KRS lah kan. Cuma kita ada modul-modul tambahan lah. Dari aspek kerohaniannya, dari aspek bela diri kan. So modul-modul tambahan. So ni contoh aktiviti besar KRS iaitu Mukhayyam. Okay. So kau tengok gambar yang sebelah kiri, yang lelaki terpetangi banin ni kan. Sebenarnya ada 2 kumpulan ni terbahagi dua katibah kat sini. Okay, kat tengah-tengah ni. Okay. So dalam perkemahan ni wajib semua murid memang kena ikut kan perkemahan ni, sebab dia akan bina macam-macam lah tu tadi kan. Kepimpinan mereka, kemandirian mereka, komunikasi kan, memang sangat-sangat besar. Okay. Sangat kita tekankan lah, memang kita wajibkan ketahanan diri macam-macam terbina pada ni. Okay. Dan juga tak yafikan lah pada perjumpaan mingguan tu kan. Kadang pada kawat kaki tu terbina disiplin, patuh arahan, dengar kan. Pada kita ada base untuk bela diri kan. Pada terbina ketahanan diri mereka kan. Okay. Pelbagai lagi lah. So saya rasa tu kita maklum kan, tapi yang penting kita nak tekan kat sini adalah kita ada curriculum ni untuk kita bina nilai tersebut, bukan hanya untuk isi masa. Okay. So tu something kadang kalau kita kat rumah borak dengan anak-anak kan, tanya kan. So tanya kan, dapat apa daripada kawan. So kadang kat situ dia akan berfikir, dia akan refleksi balik kan. Dan kat situ dia akan dapat pengajaran tu insyaAllah. Okay, dan juga alhamdulillah murid-murid kita masuk pertandingan-pertandingan lah. Kita ada pertandingan pikat dalaman dah tentu kan. Macam gambar bawah sekali ni tu hari sukan, kita baru je selesai 2 minggu lepas kan, hari sukan pikat sekolah. Dah tentulah dalam tu pun ada banyak pertandingan lah kan. Okay. Murid-murid juga alhamdulillah berpeluang masuk pertandingan-pertandingan luar. Contoh kita ada kat sini adalah ihtifal riyadi ataupun dipanggil masas. Majlis agama, majlis sukan sekolah agama swasta tingkat daerah Batu Pahat kan. So pada tahun ni alhamdulillah kan, anak-anak Banat ni jadi johan untuk bola jaring dan anak-anak Banin naik johan untuk bola sepak kan. So tu alhamdulillah. Yang gambar bertiga dekat atas sikit tu adalah kita wakili daerah Batu Pahat untuk pidato
bahasa Arab kan, untuk sama jugalah sekolah-sekolah agama swasta peringkat negeri Johor. Alhamdulillah murid banin kita dapat tempat yang ketiga. Dan kita juga ada banyak lagi lah pertandingan-pertandingan lain. Tu Ustaz Omar ada tulis dekat dalam chat tu kan. So nampak singkatan kata je kan Alhamdulillah tu kan. Tak apa, nanti kita boleh huraikan lebih panjang kan. Cuma nak kata bahawa Alhamdulillah ruang tu terbuka lah kan kepada anak-anak ini untuk menyertai pertandingan. Kalau pertandingan luar ni secara mudahnya kita open. Kita tak ada kata antum kena masuk kan. Siapa nak masuk, mari sini kan, bagi nama kan. Kalau ramai kita buat saringan. Sini macam tu lah. Ni satu yang baru kan. Kita akan mulakan dengan beberapa perintis kan, tapi insya-Allah akan datang kan. Setiap murid start pada tingkatan 2 mereka akan mulakan penganugerahan untuk dipanggil ARPRM ataupun anugerah remaja perdana rakan muda. Mudahnya saya nak cerita apa kan, semua yang saya cerita tadi tentang pembinaan kemahiran, pimpinan, even pembinaan bangunan insan tadi pun kan. Macam mana kita nak tunjukkan ataupun nak buktikan kepada, contohnya kalau mereka keluar kan, dia pergi interview ke apa kan, nak kata bahawa mereka dah lalui semua tu, nak buktikan sebagai apa kan. So Alhamdulillah kan, hari tu kami dijemput untuk hadir kursus ni dan mendengar penerangan tentang ARPRM ni kan. Dia adalah sebenarnya anugerah kepada remaja peringkat international kan. Dan modul yang dia ada kan, memang selaras dengan apa yang kita tekankan di sekolah pun. So senang ceritanya kan, murid-murid ni tingkatan 2 akan mulakan untuk gangsa, tingkatan 3 untuk perak dan tingkatan 4 untuk emas. Sampai ke tahap emas, mereka akan dapat 2 sijil, iaitu sijil daripada Kementerian Belia dan Sukan dan sijil daripada Duke of Edinburgh International Award ni. Komponen-komponen dia memang apa yang kita dah tekankan di sekolah. Contoh tadi dia kasih fizikal, tentang camping, tentang bina kemahiran, tentang apa lagi tadi, khidmat kan, 5S tu kan. Benda-benda tu adalah benda yang nak dapatkan ni kan, kalau di luar kan, nak dapatkan ni mereka kena lengkapkan tu. Jadi dia ada syarat-syarat lah, ada jam-jam khidmat mereka kena buat tu kan. Tapi kita kata bila orang yang offer pada kita sebut, saya tengok ni sama macam apa yang dekat sekolah. Dan kita pergi dengar memang sama lah. So Alhamdulillah satu rezeki lah kepada murid di sini kan. So tahun ni kita cuba nampak apprentice kan. So sesi akan datang ni kita akan cuba start supaya setiap murid start pada tingkatan 2, mereka akan start kepada penganugerahan ni dengan gangsa insya-Allah. So ada syarat juga kan. Untuk gangsa tu mesti dah umur 14. Untuk perak mesti dah umur 15, untuk emas mesti dah umur 16. Ada timeline lah. So nanti kita akan cerita lebih panjang kemudian lah insya-Allah. Tapi nak kata bahawa satu rezeki yang sebenarnya kami dah bincang kan, macam mana kita nak tunjukkan kepada, kalau muridnya keluar kan, tunjuk kepada orang dia buat ni semua kan. Nak buat sijil step 1 ke macam mana, nak buat resume ke apa kan, kita catatkan setiap tu sendiri kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi ni kan, macam subhanallah, kami rasa sangat gembira lah kan. So contoh kan, macam Kolej Yayasan Saad kan, kalau saya pernah dengar kan, KYS kan, mereka menjadikan setiap murid mereka mesti ambil ini. Dan ni adalah antara nilai tambah kan, murid mereka bila pergi interview contohnya kan, mereka akan bawa sijil ni dan tunjukkan kami ada ni. So kami dah lalui latihan-latihan ni, kami terbina kemahiran ni kan. So bagi kita, inilah peluang kan untuk anak-anak kita untuk dapatkan juga penganugerahan macam ni lah. Dan sangat bagus kan, sebab bukan hanya peringkat sekolah yang keluarkan, ni adalah peringkat kementerian dan juga peringkat international. InsyaAllah. Okay. Doakan perintis ni berjalan lancar, kita nampak sistem tu nak buat macam mana. So akan datang untuk semua orang, kita mudah untuk jalankan insyaAllah. Okay. Okay, so kemudian ni penutuplah benda yang common kan. Okay, so tadi tentang, kita ada tentang waktu persekolahan tadi cerita tadi. Okay, 8 hingga 4.30 untuk Ahad hingga Rabu, Khamis balik 1.30. Okay. Kalau ada mabit tu mereka akan tidur kebiasaannya sama ada Isnin malam Selasa ataupun Rabu malam Khamis. Macam Rabu ni kami ada mabit penutup, so murid semua akan tidur Rabu malam Khamis tu. So maksudnya dia tak bawa sampai ke hujung minggu lah. So kadang kita tahu hujung minggu ni macam-macam urusan yang berapa ada kan, nak ambil anak lah semua tu mencabar kan. So kita buat masa sekolah jugalah mabit tu. Okay, seterusnya pemakaian sekolah. Okay, untuk hari Ahad mereka ada pakaian bebas bertema. Kita letakkan tema-tema tertentu
nak pakai warna apa terpulang contohnya kan. Okay, contohnya temanya adalah pakai jubah. So nak jubah warna hitam ke, warna biru ke, warna putih ke, terpulang. Tapi jubah. Ataupun kita tema cita-cita. Kan? So terpulang kan, pakai baju macam mana, cita-cita masing-masing. Kita juga ada tema sukan kegemaran. So dia akan pakai jersey, mungkin kelab bola kegemaran dia ke apa kan. Okay? Yang penting menutup aurat lah. Tu yang kita nak tekan kat situ. Kan? Okay, untuk hari Isnin saya kata juga ada perhimpunan sini, so semua murid pakai seragam. Okay. Selasa dan Rabu dia bergantung kepada jadual mereka lah. Kalau ada sukan contohnya, mereka akan pakai baju sukan. Kalau tak akan pakai seragam lah. Hari Khamis semua pakai sama, iaitu pakaian latihan KRS. Sebab memang hari Khamis pagi kita letakkan sebagai waktu co-curriculum. So kalau ada KRS contohnya, mereka Khamis pagi itulah. Okay. So ni pun satu yang penting juga yuran. Okay. So kau tengok jadual ni mungkin agak complicated sikit kan. Okay. Saya cuba jelaskan secara apa, harap jelas lah kan insyaAllah. Okay. Pertama ada jenis yuran. Okay. Kan ada yuran pengajian dan juga yuran persekolahan. Secara mudah yuran pengajian adalah yuran bulanan. Okay. Yang mereka perlu bayar setiap bulan tu. Okay. Yuran persekolahan adalah yuran yang perlu dibayar untuk awal tahun ataupun kita pendaftaran lah. Okay. Satu kita tengok sini, kalau persekolahan tu dia pecahan ni kan, ada kurikulum, co-curriculum, kemasukan dan juga pendaftaran. Dia pecahan dekat situ. Okay. Dan juga ada nilai-nilai kan. Dan terakhir adalah yuran PIBG lah. Okay, so yuran PIBG ni seorang saja. Kalau contohnya telah ada macam saya kan, ada 3 orang anak di sekolah menengah. Tapi kita tak charge kepada 3-3 lah, seorang je. Yang paling muda kita letak yuran PIBG dekat situ. Okay. So kalau sini tengok yuran bulanan, kalau basically sama je. Maksudnya sama ada dia bersekolah rendah daripada sekolah rendah Islam Hidayah juga ataupun daripada luar, sama. Okay. Bezanya kalau cuma dia bukan warga negara. Okay. So itu ada beza. Okay. Nilainya lebih besar lah untuk bukan warga negara ni. Okay. Dan juga sama macam yuran kat bawah. So kita ada kurikulum, co-curriculum, kemasukan dan pendaftaran. So kalau perhatikan untuk yang daripada serih dan bukan serih, bezanya pada kemasukan. Yuran kemasukan ada beza RM85 untuk yang warga negara lah. Okay. So kalau tengok situ, kat bawah sekali tu adalah jumlah. Jumlah tu dalam 2,000 lebih kan. Okay. Cuma untuk pembayaran kan, kalau siapa yang dah mendaftar, yang buka sistem kan, dia akan pecahkan pembayaran ni kepada semester. So maksudnya tak semestinya bayar sekaligus habis semua, tak. Okay. Dia boleh, kita nak ringankan beban tu kan, sebab memang besar nilai tu kan. So kita pecahkan kepada semester. Contoh kurikulum tu kan, kita pecah pada 3. Sekarang kita ada 3 semester kan. So ada contohnya 200, kemudian ada 300, kemudian 200 lagi. So macam itulah. Okay. So kalau mampu untuk bayar terus, boleh bayar terus. Kalau rasa tak, nak bayar sikit, boleh bayar sikit. Okay. So tu ada apa? Itu semua bayaran semua melalui sistem ASIS. Okay. Kita tak ada bayaran cash lah. Memang semua melalui sistem ni. So online. So insyaAllah lebih selamat lah insyaAllah. Okay. Alright. Itu sahaja. Alhamdulillah. Sampai pukul 9. Okay. Saya rasa kita bukalah kalau ada sebarang soalan yang ingin ditanya. Ataupun kalau ada apa-apa yang dia penting ke tertinggal tadi, mungkin Ustaz Umar atau Ustaz Umar ini nak tambah sikit ke, pun boleh juga. Okay. Allahualam. Saya pulangkan baliklah kepada Ustaz Umar dahulu. Okay, Alhamdulillah. Rasa macam cover habis dah tu semua. Ada soalan apa-apa boleh ibu bapa bertanya di sini. Kot lah ada yang tak clear kan. Ada harapan-harapan yang rasa macam tak cover dekat situ, bolehlah tanya kepada kami nanti sekarang lah, insyaAllah. Okay. Dan apa-apa soalan yang tuan-puan senaraikan, kami juga akan masukkan dalam FAQ untuk rujukan akan datang supaya mudahlah untuk dirujuk lagi. Okay. Ada soalan? Okay, saya dah buka ruang Q&A tu. So kalau ada nak tanya dekat situ boleh direct lah dalam ruang Q&A.
Saya agak interested untuk tahulah berapa ramai di sini yang anak-anak berada di Serih sekarang. Kalau ni, kalau ya, minta hantar reaction contoh reaction macam ni. Dia akan keluar. Okey. 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 Right. Alright. Okey. Boleh turunkan tangan Okey. Sebaliknya siapa pula yang anaknya bukan di Serih tapi daripada sekolah selain daripada sekolah rendah Islam Hidayah, boleh bagi emoticon macam ni lah. Saya reaction macam tu. Ada ke? Oh, ada seorang, dua orang. Okay. Okay. Right. Okay, Ustaz Majid, ada satu soalan di situ. Ada kelas tahfiz ke dekat SMBP? Apa syarat untuk masuk kelas tahfiz? Okay. Okay, terima kasih soalan Alright, kita cerita secara jujur Okay, kita sebenarnya memang planning kita untuk buka kelas aliran tahfiz pada sesi akan datang ni. Okay. Maksudnya kita akan dua aliran lah, aliran perdana yang kita cerita tadi kan, subjek tadi semua tu, dan aliran tahfiz. Okay. So syarat untuk masuk ke aliran tahfiz ni adalah pertama dia akan ada temu duga lah sudut bacaannya dan kemampuan menghafaznya. Itu dua yang asas. Okay. Kita akan tengok juga sedikit kemampuan mandiri atau berdikari tu kan. So kita tak nak nanti dia tak mampu duduk asrama sebenarnya contohnya kan. Sebab kalau tahfiz ni kita letakkan syaratnya memang kena duduk asrama. Sebab tahfiz ni untuk hafal 30 juzuk bagi habis, dan masa sama juga mereka akan ada pembelajaran subjek akademik. Okay. Cumanya untuk tahun ini sebenarnya sebab kita ada sedikit peralihan, iaitu kita ada pegawai pemasaran. Sekarang ni kita ada pegawai pemasaran. Jadinya kami tak ambil inisiatif untuk buat iklan lah, ataupun buat pemasaran, buat publicity semua tu kan. Semua tu kita dah alihkan kepada pegawai pemasaran. Okay. So dia beza kalau sebelum ni kami sendiri yang uruskan benda tu. Jadi kami tahu iklan tu sampai mana kan, respon tu macam mana semua tu kan. So sekarang ni perkara tahfiz ni dia macam kami pun tak pasti dah berapa jauh sampai. Dan ramai yang daftar untuk tahfiz kan. Okay. So dalam grup yang ada tu kita dah buat poll kan. So majoriti ambil aliran perdana. Kan? So yang ambil aliran tahfiz ni sikit. Okay. So kami akan tunggu sehingga lagi 2 minggu lah. Tengok keadaannya macam mana, and kami akan bagi maklum balas seterusnya lah macam mana. Okay. Adakah kita akan teruskan dengan aliran tahfiz juga untuk tahun ni, ataupun kita akan offer untuk masuk ke aliran perdana sahaja. Okay. So kita akan bagi maklum balas nanti 2 minggu lah insyaAllah. Baik, ada soalan lagi? Itu berkenaan dengan aliran tahfiz dari sudut perancangan memang dah ada dalam perancangan kami untuk handle lah mana-mana situasi yang berlaku sekalipun, kami ada plan lah insyaAllah. Okay. Oh, Ustaz Majid tadi sebut ke tentang syarat? Ada syarat tilawah dan kemampuan hafazan. Betul. So itulah. Ya. Allah. Tapi tak apa, puan dah ada 2 orang anak kan. Dah biasa insyaAllah. Ada recording juga, kita akan share nanti lah. Ya, insyaAllah. Okay. Lokasi tahfiz di mana? Okay.
lokasi tahfiz sama juga. Tempat yang sama iaitu di Olak Batu. Okay. Kita dalam proses untuk bina asrama baru. InsyaAllah maksudnya penempatan mereka akan di situ kan. Cuma kelas nanti akan berbeza lah. Tapi masih lagi dalam premis yang sama. Oh, yang tahfiz kemahiran tu lain, Ustaz. Yang tu tahfiz kemahiran tu kena tanya ni Dr. Safia yang ada kat sini ni. Tapi tahfiz kemahiran tu di apa nama tu? Parikyani. Okay. Yang tu okay, secara mudahnya adalah ketika murid-murid sampai tingkatan 3, mereka akan ada pilihan sama ada mereka nak teruskan dengan tahfiz sepenuh masa tu bersama akademik, so mereka akan teruskan di Olak Batu ni di SMEH. Ataupun kalau mereka sebenarnya memang rasa macam akademik tu tak boleh tapi nak teruskan dengan tahfiz ni kan, maka kita offer untuk ke tahfiz kemahiran yang tu di Parikyani. Okay, tahfiz kemahiran ni memang tingkatan 4 ke atas sahaja. Tahfiz kemahiran tu belum mula, setakat ni belum mula. Bersama Ustaz. Okay, so ada tadi 3 soalan Alhamdulillah. Ada lagi yang nak bertanya? Kalau tanya kemudian pun tak ada masalah. Tanya dalam grup tu kan, boleh tanya terus dalam grup tu. Ataupun apa istilahnya, PM tepi pun boleh juga kalau tiba-tiba teringat ada soalan kan. So, harapnya hari ni jelas lah apa yang asas-asas yang kita cuba ceritakan tu kan? So membantu Ibu Bapa untuk buat pilihan insyaAllah kan. Okay, kalau nak enroll anak, ada interview ke? Enroll dalam yang mana aliran perdana atau aliran tahfiz? Aliran perdana. Okey, Ustaz Majid. Rakaman ada Ustazah Ismatul Rahmah. Okey, untuk aliran perdana kita tidak ada temu duga kan? Kita buka kepada semua, right? Macam kita sebut tadilah, sebenarnya walaupun kita buka kepada semua tapi kerjasama sinergi antara sekolah dan juga rumah kan, guru-guru yang berapa tu sangat-sangat penting lah. Okay. So maksudnya kita harapkan kalau ada sebarang isu di sekolah atau isu di rumah kan, kita bincang bersama dan kita selesaikan bersama-sama insyaAllah. Okay, lagi? Ada soalan-soalan lain? Okay, sama-sama. Mungkin ada yang nak tanya berkenaan kebajikan anak-anak, boleh juga tanya. Mungkin ada yang nak tanya tentang apa yang kami tak sentuh dalam ni, tentang penggunaan iPad. Selamat ke anak-anak menggunakannya? Ada kawalan ke dari pihak sekolah, terutama yang tinggal di asrama? Okey, silakan Ustaz Majid. Okey, ni boleh tanya Sarah. Okey. Selamat ni maksud selamat tu apa Selamat dari aspek apa tu Okey, saya jawab yang tentang asrama tu dulu sementara Junggu tentang selamat tu. Okey. So untuk murid yang tinggal di asrama, habis 4.30 tu kita ada bilik penyimpanan iPad. So mereka memang kena simpan di situ lah. Dan kita kunci bilik tu. And of course untuk keselamatan juga memang kita bimbang. Kita pun kadang tak tahu kan kalau belum masuk ke apa kan. Okay. Dan petang tu adalah masa solat asar kan. Mereka baca al-maksurat kan. Mereka nak beriadah, mereka nak basuh baju ke apa semua kan. Okay. So, maksudnya waktu petang tu waktu mereka lah kan. Dan kita akan buka balik bilik iPad tu kan untuk penggunaan waktu prep kan.
untuk pertama untuk tingkatan menengah atas. Satu. Yang kedua untuk menengah rendah kalau mereka ada tugasan yang perlu diselesaikan. Okey. Dan ketiga adalah kita juga letakkan syarat sekiranya murid ni dia rasa satu dia sendiri tak tahu nak buat apa kan. Yang kedua juga kalau kita dapati memang dia tak gunakan dengan sepatutnya maka kita akan ambil lah, kita tak bagi guna. Mereka kena gunakan buku-buku yang kita sediakan kan, untuk sama ada buat dalam kaji atau buat latihan. Dan habis prep pun sama jugalah. Mereka akan simpan semula di bilik iPad tu kan. Sampailah ke esok paginya lah. Okay. Okay, aspek tu alright. Tentang panggil apa benda ni? Keselamatan cyber. Okay, kami bincang dengan pegawai IT, memang kami nak pasang firewall lah. Sekarang ni kita belum ada pasang lagi firewall. Tapi kami dah mohon kepada pegawai IT untuk pasang firewall supaya paling kurang kita boleh tapis. Kalau contohnya adalah perkataan-perkataan yang perlu cah ke apa kan keluar kan. So dia akan terus tapis lah. Dan kita pun boleh kesan ada murid yang search perkara ni kan. Firewall tu tujuannya untuk ni untuk block kan. Kita boleh kawal apa yang kita benarkan, apa yang kita tak benarkan. Cuma buat IT ni kita centralize, maksudnya dia ke JB lah, so kita apa urusan pun kita bincang pegawai IT dulu kan. Pegawai IT kemudian akan bincang dengan kontraktor, dengan pembekal apa semua yang patut tu, dan mereka akan laksanakan lah. Okay. Oh sorry, satu lagi tambah, untuk kalau murid harian pun kan, kita punya polisi sebenarnya secara mudahnya adalah kalau murid tu tak perlu bawa balik iPad, mereka memang tinggalkan di sekolah. Sama dalam bilik iPad yang sama tu, so kita pun kuncikan juga. Okay. So saat kita ambil kira perkara ni terutama untuk ibu bapa yang memang dia sibuk kan, dia tak sempat nak tengok anak-anak kan. So kita ni, so contohnya untuk latihan tertentu kita bagi tahu contohnya kepada guru matematik kan, untuk sediakan workbook kan. So workbook tu dalam bentuk bertulis kan. So mereka akan bawa balik workbook tu lah. So contoh kalau mereka ada di rumah matematik kan, so bawa balik workbook tu. Okay. Untuk subjek lain pun kami dah bincang kan. Kami bagi tahu pada guru-guru bahawa contoh subjek yang tak kritikal macam tadilah RBT kan, subjek TM, subjek geografi pun kan. Okay, subjek-subjek ni kan, latihan-latihan semua selesaikan dalam kelas kan. Okay. Selesaikan dalam kelas. Tak perlu diberi bebanan yang banyak lah, kena siapkan kat rumah pun kan. Okay. Kita nak beri lebih kepada fokus kepada subjek yang memang perlukan banyak latihan, macam matematik tu kan, perlukan banyak latihan. So bagi mereka guna workbook tu untuk buat di rumah contohnya. Okay. Macam tu juga mereka hafazan untuk nak buat di rumah kan. Dua tu lah antara yang utama. Okay. Saat kita pun consider juga mereka ni sekolah sampai petang kan, balik tu dah contoh mungkin sampai rumah pukul 5.30 ke pukul 6 ke apa kan. Okay. So kalau kita nak bebankan lagi dengan homework terlalu banyak, memang akan sangat penat lah. So kita kata sebolehnya selesaikan dalam kelas, terutama untuk subjek yang tak berapa kritikal ya. Tapi subjek macam maths, sediakan workbook dan mereka akan buat latihan di workbook tersebut. Okay, tapi ada kalau contoh parents nak anaknya bawa balik, boleh. Mereka boleh minta izin dengan sekolah, beritahu kami bawa balik. And so kami akan bawa balik, tak ada masalah. Dia bukanlah sangat minta izin, memaklumkan bahawa anak tu sedia bertanggungjawab dengan iPad di rumah. So itu yang kita paling risau kan. Juga iPad tu kita tak sarankan kalau yang beli, jangan beli yang cellular, beli yang Wi-Fi. So kita lebih mudah nak kawan network yang dia sambung. Untuk setakat ini, kalau di sekolah kan, kalau mereka guna Wi-Fi sekolah, dia connect dengan Wi-Fi yang sama dengan guru, kita ada dipanggil aplikasi Apple Classroom. Yang tu kita memang boleh tengok iPad mereka tengah tengok apa, semua tu kita tengok. Sampai ke tahap sebenarnya kita boleh kawal pun. Kita boleh lock semua tu kan. Sebelum ni kami buat exam pakai iPad. So bila kita buat exam pakai iPad tu kita lock dan mungkin orang tak boleh buka benda lain.
Dia kena memang buat kat situ lah. Tu je lah tempat yang dia boleh buka satu-satu. Kalau kita buka Satu aplikasi. aplikasi untuk tulis lah, so dia boleh buka tu je, tak boleh buka yang lain. Tapi benda tu tak sesuai untuk dilaksanakan secara berterusan. Contoh dalam kelas kadang kita nak suruh nak explore kan, nak cari bahan. So tu susah lah kalau secara log tu kan. Tapi dari sudut kita boleh tengok tu, guru boleh tengok. Contoh juga contoh kadang di asrama kan, warden boleh tengok kan, muridnya buka apa, dia boleh tengok. Buka apa tadi, Apple Classroom tu boleh nampak setiap murid ni tengah buka apa, tengah buka apa. Satu, kalau dia ada selular, dia akan bypass wifi sekolah, so kita tak boleh nampak lah, tak boleh connect dengan iPad dia. Okay, boleh? Tuan-tuan, puan-puan? Ada lagi? Okay. Soalan seterusnya. Selain iPad, boleh ke guna Android tablet? Okay, mudahnya tak boleh lah. Kenapa? Sebab contohnya paling mudah ialah aplikasi. Mudah tak sama. Tak sama. Kan? So aplikasi dalam Android kan, tak sama dengan aplikasi yang ada dekat Apple punya ni. Satu. Yang itulah paling asas sekali kan. Contoh kadang pun murid nak buat collaboration menggunakan aplikasi yang memang ada dalam iPad tu. Contohnya macam Keynote, buat presentation yang tu kalau tak sama memang susah lah. Dia akan sangat mengganggu. Okay? Satu aspek. Yang kedua adalah aspek dari sudut ketahanan. Kan? Maksudnya ketahanan tu maksudnya biasanya kalau Android ni kan, kita guna setahun dia akan mula problem lah. Hang macam-macam semua tu kan. Okay. Tapi kalau teknologi Apple ni jarang kita jumpa masalah macam tu. Kan? Boleh guna bertahun-tahun biasaannya. Okay. So tu dua sebab utama lah kenapa masa kami awal berbincang tu untuk ni, memang kita tengok option-option tu kan, nak guna mana, Apple ke Android ke semua kan. Tapi bila tengok memang jauh dia punya ni lah, memang kena guna iPad, Apple punya juga. Di samping saya tambah satu lagi ialah untuk memudahkan pemantauan. Kalau dalam iPad tu kita menggunakan sistem Apple School Manager dan Apple Classroom, bila telah mendaftar dengan Apple School Manager tu, kita boleh tengoklah anak-anak murid ni, literally dekat iPad guru kita boleh tengok skrin dia orang masing-masing. Kalau dia guna lain tu agak sedikit berbeza lah dari sudut nak handle tu, banyak lah sikit dia punya apa urusan teknologi dia tu. Boleh puan? Okay. Ada tuan-tuan perempuan lagi nak bertanya soalan? Oh, tu dia. Oh, ini penerangan, ni bukan soalan. Okay. Tadi siapa yang bertanya? Zakaria. Boleh baca lah Okay, saya difahamkan akan dapat surat untuk beli iPad di Switch. Okay. Betul untuk murid yang dah mendaftar, dah membayar yuran lah, dah confirm kan. Memang kita pihak sekolah kita deal dengan Switch. So kita keluarkan surat dan bawa surat tu boleh dapat diskaun lah. Boleh dapat diskaun. Okay. Cuma satu, kadang-kadang di peringkat Switch tu sendiri dia ada offer sendiri yang tak perlu guna surat tu pun. Satulah, kadang offer tu lebih menarik. Satu. So tu pun boleh check. Maksudnya kadang contohnya kalau surat sekolah ni mungkin dapat diskaun 100 contohnya kan. Okay. Tapi Switch kadang boleh offer sampai diskaun sampai 200 atau 200 lebih. Satu contoh. Okay. Yang kedua adalah selain daripada beli yang secara bayar terus kan, mungkin boleh juga option untuk bayar secara ansuran di Switch. Itu pun ada juga. Okay. So tu maksudnya yang tu pun dia tak ambil kira yang surat sekolah tu lah. Sebetul kita keluarkan, tapi ada option lain yang pun boleh tengok juga. Okay, boleh? Saya daripada tadi duk tanya, okay boleh je.
Okay, last call untuk soalan terakhir sekiranya ada. Ada? Okay, sekiranya tiada, saya rasa kita boleh tamatkan di sini saja. Alhamdulillah, kita telah cover sikit sebanyak tentang apa yang SMIH BP tawarkan. Okay. Untuk anak-anak di peringkat tingkatan 1, 2 dan 3, seterusnya peringkat tingkatan 4 dan 5. Okay. So tahun depan ni insya-Allah adalah sesi depan lah. Insya-Allah adalah kali pertama kita akan menghadapi SPM dan ini adalah batch pertama insya-Allah, dan kami berusaha dengan sebaik yang boleh untuk kita memantapkan anak-anak ni supaya mereka boleh menghadapi SPM dengan baik. So proses-proses pengurusan ke arah tu sedang berjalan dan kami dah ada perancangan bagaimana untuk supaya SPM ni diuruskan untuk anak-anak ni dengan sebaik yang mungkin. Jadi proses tu akan ditambah baiklah tahun demi tahun. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang masih ada masa lagi untuk sampai ke SPM, insya-Allah proses tersebut akan menjadi bertambah baik dan bertambah baik tahun demi tahun insya-Allah. Jadi seperti mana yang disebutkan Ustaz Majid tadi, saya suka untuk kita mengulang sebut bahawa di sekolah kami mengharapkan anak-anak untuk mengejar ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk masuk ke dalam syurga, kuncinya adalah la ilaha illallah, di mana kuncinya adalah sangat mudah. Namun di dalam syurga itu terdapat peringkat-peringkat yang sangat tinggi. Daripada syurga, daripada Al-Wasilah, tempat yang Nabi Muhammad SAW pun minta untuk kita doakan supaya baginda Nabi SAW memperolehinya, kepada syurga Al-Firdaus, syurga yang paling tinggi. Dan begitulah Nabi SAW menyarankan agar bila kita mohon untuk syurga, kita mohon syurga yang paling tinggi. Dan daripada situ kita melihat bahawa usaha untuk sampai ke syurga tersebut bukanlah usaha yang calang-calang. Dan kita sangat berharap semangat ini dapat diturunkan kepada anak-anak didik di sekolah dan mereka mengambil iktibar dan bersemangat untuk mengejar ketinggian yang setinggi-tingginya, menjadi companion of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan as-salihin. Dan begitulah juga kami, dan begitulah yang kami harapkan untuk diraih di sekolah ini sebagai warga yang turut sama mengusahakan. Dan begitulah juga kami doakan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk turut sama dengan kami dalam usaha murni ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengejar syurga yang paling tinggi nanti dan keredaan paling tinggi ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menghadiri sesi taklimat kami yang tidak seberapa pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam.